Heboh diperkatakan mengenai kapal selam Titan yang hilang dari radar ketika ekspedisi mereka ini untuk melawat bangkai Titanic. Tapi, apa kaitan dia dengan kartun Simpson yang selalu prediknya ataupun ramalan dia tepat? Jangan lupa, sebelum video ini hilang, baik korang save, like and share. Jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam media sosial banyak, kalau korang tengok kan, banyak mengenai cerita pasal kapal selam Titan yang hilang dari radar. Ekspedisi ini bukan ekspedisi yang kaling-kaling lah. Ekspedisi ini adalah ekspedisi yang membabitkan orang-orang yang ada nama ataupun yang berharta. Sebab yuran yang dikenakan dalam ekspedisi ini, mereka mengenakan dalam duit ringgit Malaysia, kita tukar kalau kita convert, yuran yang dikenakan adalah 1.2 juta untuk ekspedisi ini sahaja. Okey, untuk pergi melawat bangkai kapal Titanic ni. Dekat dalam tu lebih kurang 4-5 orang macam tu. Mereka ini adalah billionaire. Jadi, sewaktu kapal Titan ini dibuat, engineer kepada kapal Titan ini telah memberitahu kepada owner ataupun pemilik kapal Titan ini yang bernama Stockton Rush. Okey, setelah engineer dan pekerja dia bagi tahu kapal Titan ini tidak mampu untuk turun ke dasar laut yang dalam. Kan? Dia ada kiraan dia lah. Tapi kedegilan kepada Stockton ni, dia kata dia pernah buat ekspedisi, dia dah pernah buat lah dengan kapal tersebut, dan dia boleh pergi ke bangkai Titanic itu seorang diri. Okay, jadi Stockton ni terus dia berhentikan engineer dan pekerja-pekerja yang tak bagi dia untuk pergi buat ekspedisi ni lah. Kalau nak ikutkan apa yang telah Stockton buat, sebenarnya tujuan kapal selam Titan ni dibuat adalah untuk menarik minat pelancong. Tapi aku tahu target adalah orang-orang yang kaya lah kan, untuk masuk ekspedisi ni. Gila kau, takkan kau nak pergi kat yuran saja, tiket yang dikenakan untuk pergi ziarah ataupun untuk pergi melawat bangkai Titanic ni berharga 1.2 juta. Bermaksud siapa yang pergi tu adalah orang kaya je. Gila kau. Pada hari ekspedisi, jadi kapal Titan ni telah pergi ke dasar laut selama 1 jam 45 minit. Lepas tu mereka hilang dari radar. Kedalaman ekspedisi ini pergi melawat bangkai Titanic ni adalah 4,000 lebih kedalaman dia. Jadi umpamanya dalam dia setinggi 10 kali ganda KLCC. Dalam kan? Kapal selam Titan ni dia adalah berteknologi tinggi. Sebab dia, walaupun dia dalam bentuk yang kecil, tapi dia boleh bertahan. Oksigen yang ada yang dibekalkan dalam kapal Titan ni boleh bertahan selama 4 hari 4 malam. Jadi hal ini, apa yang berlaku pada 2023 ini, dia ada kena-mengena dengan predik daripada kartun Simpson yang kita tahu dia punya predik sentiasa tepat. Seperti mana yang kita tahu predik-predik dia, seperti mana waktu Bush kan turun daripada eskalator, macam mana Kobe Bryant mati. Sebenarnya kartun Simpson ni dah predik pasal hal ini berlaku pada tahun 2006 dalam siri yang ke-17 dia, kalau tak silap aku lah. Nanti korang check lah sendiri. Sama juga isu dia waktu Bush meraihkan 3 agama ni kan, Raja Arab, lepas tu presiden-presiden yang lain bergabung untuk menggabungkan 3 agama ni pun, apa yang dia predik sama. Korang tengoklah gambar ni. Kartun Simpson ni juga dia ada buat predik tahun 2023 ni akan jatuhnya ekonomi dunia. Dia dah tunjuk lah kan. Sekarang ni kita ni nak buat apa? Kita ni kena berjaga-jaga, kena buat persiapan. Sama juga dengan kartun Simpson ni, dia ada predik mengenai gempa bumi. Gempa bumi yang berlaku waktu di Turki baru-baru ini adalah daripada tangan-tangan manusia. Sebenarnya benda ni dah diceritakan dalam Al-Quran. Kan? Allah SWT dah beritahu dah apa yang terjadi dekat dunia ni, malapetaka ke apa. Contoh dia jadinya gempa bumi, jadinya jadi tsunami ke apa kan. Semuanya daripada tangan-tangan manusia. Jadi
Sebenarnya gempa bumi yang berlaku dekat Turki itu adalah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Ataupun lebih kurang untuk korang faham, ada tangan gaib lah. Sebab apa korang kena tahu kan, sekarang ni kita ada sistem hub. Sistem hub ni lah yang akan boleh sistem hub ni yang boleh tukar keadaan cuaca, boleh turunkan hujan, boleh keringkan tempat-tempat yang mereka kehendaki. Mereka boleh buat tsunami, mereka boleh buat gempa bumi, mereka boleh buat salji. Itu yang terjadinya salji dekat Arab dan macam-macam lagi. Dan predik daripada kartun Simpson ni juga akan berlakunya World War 3 yang ketiga ni lah, nama pun World War 3 kan. Jadi dipredik dalam tahun ni ataupun tahun depan. Wallahu a'lam. Dan aku ada check juga mengenai cerita kartun Simpson ni, dia ada juga bagi tahu kat kita mereka menggunakan satu teknologi ataupun mesin yang boleh menghidupkan manusia ini semula. Jadi mesin ni walaupun orang tu dah mungkin dia dah kiok, lepas tu dia boleh dihidupkan semula. Lepas tu dihidup semula, dia kiok lagi, lepas tu boleh dihidupkan lagi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa pun yang berlaku, apa predik pun yang dilakukan oleh Simpson, kita apa-apa pun kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW dah bagi tahu pada kita dah apa yang terjadi. Jadi kita kena ambil iktibar. Dalam masa yang sama sebenarnya Allah SWT jadikan orang kafir ini untuk memberi tahu ataupun memberi peringatan pada kita tentang kejadian-kejadian yang berlaku ni. Tak kira lah walau apa pun yang mereka punya ramalan tepat ataupun mereka ni ada mesin waktu ataupun mesin masa yang mereka ni boleh kembali kepada zaman beberapa tahun yang lepas ataupun mereka boleh pergi ke zaman future ataupun masa depan. Semua telah diberitahu oleh Nabi SAW. Apa-apa pun kita kena pegangan kita kepada Nabi SAW. Nabi SAW dah bagi tahu pada kita akan jadinya peperangan. Macam mana Nabi bagi tahu ada 3 peperangan akhir zaman kan. Sekarang ni kita dalam fasa peperangan yang ketiga, iaitu sama juga apa yang dipredik oleh Simpson ni, iaitu World War 3. Apa yang telah Nabi bagi tahu. Hari ini kita nak percaya yang mana? Kita nak percaya pada Nabi SAW ataupun kita nak percaya pada orang kafir. Jadi jangan kita terjerat dalam media sosial apa yang mereka predik, apa yang mereka bagi tahu pada kita. Kita kena percaya pada Nabi, tapi kita boleh ambil pengajaran daripada apa hint-hint yang mereka buat. Contoh, macam mana Simpson ni kan, macam mana kartun Simpson ni boleh tahu, boleh agak ataupun boleh ramalkan benda tu 100% tepat. Aku akan ceritakan satu persatu mengenai mesin masa. Adakah mesin masa ini wujud ataupun tidak? Korang rasa macam mana? Cuba korang komen, korang bagi tahu aku. Aku akan, next episode kita akan cerita mengenai mesin masa. Korang jangan lupa save video ni, jangan lupa like, jangan lupa follow aku. Sebab apa aku nak bagi tahu ni mengenai mesin masa ataupun mesin waktu yang mereka boleh pergi back to the future. Macam mana mereka buat dalam cerita Back to the Future, macam mana mereka buat dalam cerita yang terbaru dalam filem Flash. The Flash tu ada cerita mengenai macam mana Flash ni boleh pergi masa lampau, macam mana dia nak memperbetulkan keadaan. Dia tak nak mak dia terbunuh. Aku tahu ni pun aku dengar orang cerita. Aku tak ajak pun korang pergi tengok tu, tapi aku tahulah, aku tengok dia punya trailer dia. Beritahu sikit lah aku beritahu sikit. Sebenarnya mesin masa ni telah dibuat oleh Mike Markham. Dia telah mencipta satu mesin masa. Pada tu tahun tu kalau tak silap akulah, pada tahun 1995. Dia berusaha untuk mencipta mesin masa. Macam mana dia ciptakan mesin masa ni? Jadi aku akan beritahu kalau korang nak tahu macam mana Mike Markham ni dia cipta mesin masa ni berjaya ataupun tak berjaya. Itu adalah next episode. Kalau korang nak, korang boleh komen kat bawah dan aku akan ceritakan detail jadi ke tak mesin masa yang telah dicipta oleh Mike Markham ni. Jadi macam mana? Adakah benda tu wujud ataupun tidak? Korang boleh komen dekat bawah. Adakah mesin masa ni ada kaitan dengan Simpson sehingga kan dia boleh tahu, dia boleh predik semua kejadian-kejadian di masa hadapan benar-benar berlaku. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini baru betul.